Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Manis FM yang memilih radio kami sebagai radio pilihan anda. Sambil-sambil anda dengarkan, pastinya Manis-Manis pagi ini dibawakan oleh MG Kak Omar dan Ayam Segar Mak Mogol. Jom membeli di MG Kak Omar dan Ayam Segar Mak Mogol, dapat emas weh. Ya, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi hari ini dalam Dimensi Manis kami juga bawakan secara live kepada anda di Facebook Manis FM. Boleh tengok, boleh share, boleh komen, like sekali, okey. Untuk kita kongsikan hari ini mengenai inspirasi menjadi sebaik-baik insan. Seperti yang kita dah maklum tadi, kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Alif Fitri bin Abdul Halim, iaitu editor syariah dan terjemahan Telaga Biru Sinaran Berhad dan juga seorang penulis buku. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih sebab jemput saya kembali. Baik Ustaz, hari ini Ustaz baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, dah sarapan pagi, dah semua settle Ustaz Settle semua. Baik. Ini rasanya kali pertama kita bersama Ustaz kan. Cuma sebelum ni Ustaz. Oh, itulah. Ya, kali pertama. Kali pertama. Okey, baik. Kita nak berkongsi teruslah Ustaz mengenai apa yang kita nak bincangkan pada hari ini sebenarnya sembada dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi untuk permulaan mungkin kita boleh tanya Ustaz lah. Okey Ustaz. Macam kita tahu juga Ustaz, sambutan Maulidur Rasul ni sebenarnya orang kata benda ni dok dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menjadikan dia sebagai manifestasi tradisi tahunan kita untuk menyatakan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia macam jadi tradisi tahunan jugalah. Tiap-tiap tahun kita akan sambut dia apa semua. Raikan dia kan. Kita raih dia apa semua. Dan sebagai permulaan, boleh Ustaz kongsikan juga apakah signifikan sambutan Maulidur Rasul ni terutamanya sewaktu pandemik sekarang ni? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, terima kasih DJ Farid atas soalan yang pertama itu tadi. Baiklah, seperti mana kita pada hari ini kita membincangkan tentang Maulidur Rasul. Ya, soalan pertama tu memang begitu penting jugalah. Sebagaimana jawapannya signifikan, soalan tu pun signifikan juga. Ya, kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Terutama kita kaitkan dengan waktu pandemik ni. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, suka untuk saya ketengahkan ataupun bawakan satu ayat daripada surah Ali Imran ayat ke-31. Yang mana auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini sentiasa dibaca dan diulanglah ketika sambutan Maulidur Rasul, yang mana kalau kita boleh faham maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua ini mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi begitulah sedikit sebanyak terjemahannya, boleh kita tengok dalam terjemahan Al-Quran. Jadi apa signifikannya? Sebelum kita nak tahu apa signifikannya, kita kena tahu sebab yang pertama, kedua, cara dan apa akibatnya. Kalau kita tahu tiga benda ni, barulah kita tahu betapa signifikannya suatu benda itu. Jadi dalam konteks Maulidur Rasul, kita lihat apa signifikan sambutan Maulidur Rasul. Yang pertama, sebab dia apa? Kita nak dapatkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kita nak dapatkan cinta Allah, sebab itulah kita sambut Maulidur Rasul. Kan? Caranya ikut Nabi. Yang kedua, caranya kita ikut Nabi. Tuhibbunallah fattabi'uni. Barulah kita dapat cinta Allah itu. Dan apakah akibatnya? Akan dicintai Tuhan ataupun akan dicintai Allah Ta'ala. Yuhibbukumullah. Jadi kalau kita rumuskan signifikannya, kenapa kita sambut maulid adalah untuk kita mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Taala. Dengan caranya kita mengikuti sirah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan syariatnya, dan hasilnya kita akan dapatlah cinta daripada Allah Subhanahu Taala itu. Jadi itulah signifikannya. Cuma isu sekarang ni banyak berlega dalam bilakah disambut Maulidur Rasul kan. Hukum hakam itu itu kita bincangkan di tempat yang lain lah. Jadi dalam konteks pandemik ini, kita nak lihat kenapa relevankah ataupun apakah yang kita dapat apabila kita sambut Maulid. Dan kita boleh kaitkan dengan waktu pandemik ini adalah ujian. Allah menguji kita dengan bala dan wabak penyakit kita kan, pandemik COVID. Dan mana dalam wabak itu ada kematian.
kan. Allah uji kita dengan kematian. Jadi apabila berlakunya kehilangan orang yang tersayang, pasti cinta kita kepada Allah Taala itu akan tergugat. Jadi akan goyah lah kat situ kan. Jadi sebab itulah kita sambut Maulid untuk kita ikut cara Nabi, bagaimana Nabi menghadapi waktu sukar, ujian. Kita boleh tengok macam mana Nabi SAW hadapi kisah peristiwa pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu, yang mana ramai sahabat yang korban dan sebagainya. Kisah itu kita faham, kita hayati, dan kat situlah salah satunya kita dapat fahami berdasarkan kita sambut Maulid, kita baca sirah Nabi SAW, dan dengan cara itu kita boleh faham bahawanya kisah Nabi SAW itu ujiannya lebih berat. Dan signifikannya kalau kita setiap kali kita sambut, kita akan ingat sirah Nabi. Walaupun tak selalu kita baca selawat itu kadang-kadang tu, kita boleh sambut Maulid setidak-tidaknya dapat mengingatkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah secara ringkasnya. Okey, baik. Jelas kat situ. Ustaz, kita nak tanya juga di mana kelahiran, kita tahu kelahiran Rasulullah ni merupakan satu kelahiran agung yang mana ada peristiwa yang sangat-sangat unik lah. Dan unik juga Allah mengutuskan Rasulullah juga dalam bentuk manusia. Tapi ada jugalah yang beranggapan bahawa Rasulullah sebagai utusan umat perlu hadir dalam bentuk yang sempurna dan tidak seharusnya wujud dalam bentuk manusia juga. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz, apakah hikmah Rasulullah hadir dalam bentuk manusia dan bukan seperti malaikat, seperti yang pernah dituntut oleh orang kafir, Ustaz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih DJ Kelly. Jadi itulah dia satu benda yang kita perlu tahulah. Benda ni kita bincangkan dalam ilmu tauhid, dalam bab nubuwat. Jadi saya juga kemudian saya nak petik surah Al-An'am ayat yang ke-8, yang mana Allah SWT berfirman, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Surah Al-An'am ayat yang ke-8. Maksudnya kalau kita boleh faham, orang kafir ditanya, kenapa Allah tidak turunkan kepada kami ini malaikat? Sekiranya, tapi Allah menjawab, kalaulah kami turunkan malaikat sebagai nabi itu, sudah tentu akan selesailah masalah mereka. Maksudnya settle lah. Laqudiyal amr. Jadi tak ada dah kita boleh faham kat sini bahawa kenapa Allah tak turunkan malaikat ataupun kenapa mesti manusia yang menjadi nabi. Yang pertama, daripada surah ini kita dapat fahami, kalaulah malaikat itu Allah takdirkan turun menjadi rasul, maka tak adalah wujud orang musyrik, orang yang ingkar, orang kafir ni. Malaikat confirm akan terus minta Allah hapuskan manusia yang ingkar itu. Itu antara hikmah adalah kenapa Allah turunkan nabi dan rasul dalam bentuk manusia. Yang kedua, sebelum saya terlupa, daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 surah Al-Furqan. Kita lihat di sini kejap Okey. Dalam surah Al-Furqan ni menceritakan وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Surah Al-Furqan ayat yang ke-7. Yang kedua, kita melihat kenapa Allah turunkan Nabi dan Rasul dalam bentuk manusia. Kerana manusia ni sama manusia saling memahami. Jadi Allah hantar Rasul dalam bentuk manusia supaya senang untuk berinteraksi dan sebagainya. Manusia pun makan, Rasul pun makan dan minum, berjalan, pergi ke pasar, tidur dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita lihat dalam hadis-hadis bukan sunnah Nabi SAW, kita dapat ikut sebahagian daripada sunnah Nabi itu. Andai kata kalaulah Allah takdirkan malaikat, malaikat kita orang macam mana kan? Cahayanya kan? Kita tak boleh nak lihat. Tak tahu macam mana, kita tak boleh nak bayangkan macam mana Allah nak zahirkan malaikat tu kepada kita untuk jadi rasul. Jadi susahlah, akan menyebabkan kesukaran. Sebab tu Allah turunkan rasul, dan kita melihat para sahabat hidup zaman Nabi tu semua boleh mengingati, menghafal, membayangkan setiap jejak langkah Rasulullah, perilaku Rasulullah, sehingga dibukukan kitab-kitab hadis tentang kepribadian baginda. Jadi kalau selebihnya, kenapa kita nak perbahasan tentang perkara ini, mungkin kita boleh bahaskan ataupun bincang ataupun membaca dalam kitab-kitab tauhid yang fokus tentang nubuwah tadi yang saya sebutkan. Allah Allah. Baik, secara ringkasannya untuk lebih mudah faham lagi sebenarnya apa yang kita kongsikan pada hari ini sebenarnya Ustaz. Baiklah. Ustaz, kalau kita lihat juga sejak kecil lagi Rasulullah SAW ni dikenali sebagai yang berperibadi baik dan juga mulia, yang mana masyarakat juga mempercayai sehingga memanggil baginda sebagai Al-Amin. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi nak
minta pandangan ataupun boleh Ustaz kongsikan, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak Rasulullah ni adalah Al-Quran sebenarnya? Okey. Terima kasih DJ Izak. Jadi itulah dia antara kita kata satu perkara yang kita kata manifestasi macam mana kita nak ataupun manifestasi kenapa Allah mengutuskan Rasul itu khususnya Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia supaya kita mudah nak ikut. Sebab itulah dalam hadis daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluquhul Quran. Jadi cara penyampaian daripada Sayyidatina Aisyah itu menunjukkan bahawa kita boleh ikut Nabi dengan cara kita melihat Al-Quran. Jadi persoalan dia kat sini adalah sisi mana dari dalam Al-Quran itu yang menjadi akhlak Nabi itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan tentang bab akhlak dan syama'il kesempurnaan Nabi SAW itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada menyebutkan bahawa akhlak Nabi SAW adalah bersamaan dengan apa perintah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi sebab tu ringkas. Kita kata istilahnya mudah difahami, jami'ul kalam dan jawami' kalam. Jadi bila sebut Al-Quran, kita bacalah mana-mana ayat Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah menggambarkan akhlak Nabi SAW. Jadi satu hadis lain yang saya nak kongsikan sebagaimana lebih kurang sama bunyinya macam hadis yang tadi, iaitu hadis daripada Aisyah juga, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, ada hadis riwayat yang lain katanya beliau ditanya lagi bagaimanakah akhlak Rasulullah, tapi Sayyidatina Aisyah menjawab kana khuluqul Quran. Sambungan dia, thumma qalat ataqra'u suratul mu'min. Sayyidatina Aisyah dalam sambungan hadis ni menyatakan ditanya balik kepada penyoal itu tadi, kamu baca surah Al-Mu'minun, iqra qad aflahal mu'minun ila asyar. Sayyidatina Aisyah suruh sahabat yang tanya tu, kamu baca surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 10. Jadi kan kalau kita buka surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, semua sampai ayat 10 tu kita akan lihat. Betul Sayyidatina Aisyah kata, qalat hakaza kana khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat An-Nasa'i daripada Qutaibah. Jadi situlah juga kita boleh lihat bahawa kalau kita di peringkat yang pertama, kalau kita faham hadis yang saya bacakan tadi, kita boleh tengok bagaimana akhlak Nabi SAW pada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 10. Yang seterusnya kita boleh tengok lagi bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu, kita lihat kitab-kitab Asy-Syama'il. Kat situ ada lagi detail bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Senang cerita, sebutnya akhlak Rasulullah, tengoklah Al-Quran, tengoklah bagaimana perintah Allah, dan itu jugalah yang Nabi SAW sampai kepada kita. Begitulah secara ringkasnya akhlak Nabi SAW. Ya, baik. Jelas. Okey. Ustaz, kita tak dapat menafikan lah krisis ekonomi sekarang ni dengan pandemik COVID-19 apa semua ni memberi kesan besar terhadap setengah pihak di mana yang perlu bekerja mencari rezeki secara berterusan. Tak bukti dia kalau dia pelbagai cara sebenarnya untuk meneruskan hidup. Betul, untuk survive hidup apa semua ni kan. Dalam hidup keterbatasan mereka ni hanya sempat memberi, mana kata dia ni tak sempat nak memberi cakna lah terhadap diri sendiri semata-mata untuk mencari rezeki. Okey. Dalam konteks dunia moden hari ni Ustaz, bagaimana kita ingin menjadi sebaik-baik insan yang dapat memberi manfaat sekaligus membuang sifat individualistik yang tebal dalam diri serta membumikan sifat mulia seperti Rasulullah SAW dalam diri. Terima kasih DJ Farid. Jadi begitulah, kalau kita saya selalu sebutlah, kalau kita baca sejarah ataupun sirah tapi kita tak tahu nak aplikasikan ataupun interpretasikan benda-benda itu dalam kehidupan kita seharian, maka sekadar fakta dan sejarah sajalah. Betul. Jadi dalam konteks sirah Nabi SAW ini, kita dapat salah satu aspek yang kita boleh belajar daripada sirah Nabi SAW adalah untuk menjadi memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Iaitu caranya adalah seperti yang disebutkan tadi, membuang sifat individualistik. Tapi persoalannya kita nak gantikan dengan apa? Jadi kat sini saya nak kongsikan satu tema yang sering dikongsikan oleh mentor saya, Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Global GPM ataupun JREC kan, Tuan Haji Ahmad Azam. Beliau ada menceritakan banyaklah, beliau mengumpaskan satu tema ni yang saya rasa amat sangat sesuai untuk kita aplikasikan. Sebab beliau terlibat dengan NGO. Jadi beliau wujudkan satu tema yang bernama ummatik. Jadi kita tukarkan individualistik kepada
ummatik. Saya hanya menakalkanlah apa yang beliau sebutkan. Yang mana kita boleh lihat sifat ummatik ini ada dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Ini biasa kita dengar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi begitulah dia. Kalau kita lihat ciri-ciri ummatik itu, kita kena lihat di dalam surah Ali Imran ayat ke-110 ini. Ini salah satu bentuk pemahaman ataupun kita nak aplikasikan tadabbur kita terhadap ayat ini. Yang mana Allah sebut kat sini, Allah sebut dulu dan kuntum khaira ummah, hasil dia. Untuk menjadi umat yang terbaik itu, umat terbaik itu sudah tentulah kita kata tak ada individualistik kan. Sebab umat ni ramai. Individu tu individu lah kan. Jadi macam mana kita nak jadi umat yang terbaik ataupun masyarakat yang terbaik? Yang pertama adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua perkara ni. Kita nak menjadi tidak individualistik, kita mestilah menjual kebaikan. Kalau orang yang individualistik ni tak kisah pun, dia buat baik seorang je. Begitulah. Dan tanhauna 'anil munkar. Dia mencegah ataupun menghalang segala benda-benda keburukan dalam masyarakat Islam. Tapi syaratnya semua itu buat baik dan mencegah kemungkaran tidak akan mampu menjadi umat yang terbaik apabila tidak ada tu'minuna billah. Jadi kita istimewanya umat Islam ini, kita ada, Allah dah janjikan dah umat yang terbaik. Kita ada iman pada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang dua perkara ni lah. Kan? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Jadi dua perkara ni yang kita berusaha untuk dapatkan, capai supaya insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Jadi kalaulah umat Islam ni Allah SWT akui adalah umat yang terbaik, Nabi SAW pun Nabi yang terbaik. Sebab itulah Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim, surah Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nampak tak kita keseimbangan itu? Jadi kalaulah Nabi itu Allah dah akui, Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang terbaik, membawa rahmat ke seluruh alam. Kalaulah Nabi Muhammad SAW tak terbaik, dia akan bagi rahmat kat kaum dia saja. Mungkin kaum Arab, Jahiliah, Quraisy kan. Kita orang Melayu ni mungkin tak dapat lah. Jadi sebab tu Allah kata rahmatan lil alamin, ke seluruh alam, suatu dunia. Semua tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira asal usul. Jadi Nabi pun dah terbaik, kita pun terbaik jugalah umat Islam. Tapi syaratnya itu tadi. Apabila kita berjaya realisasikan benda ini, kita menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah, barulah kita dapat mengikis sifat individualistik ataupun kita bagi nafsi-nafsi tu ataupun keakuan, barulah kita akan menjadi umat Islam yang ummatik dan menjadi salah satu cara untuk kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pemahaman sirah dan akhlak-akhlak baginda. Allah Allah. InsyaAllah kita semoga kita semua pun dapat menjadi seorang umat yang terbaik juga. Baik. Ustaz, kita nak tanya, kalau kita tengok sekarang ni dengan usaha Rasulullah, sinar Islam telah berjayalah membawa kemajuan dan membentuk peradaban yang agung sehingga tanpa Rasulullah sebagai penyebar wahyu, kita takkan mungkinlah dapat melihat sinar Islam ni berkembang daripada dulu sampailah sekarang. Dan sebuah tamadun pun telah berjaya dibina dengan usaha gigih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut ustaz lah sendiri yang mendalami bidang sejarah Islam ni, boleh ustaz kongsikan mengapa sebenarnya Islam ni mengalami kejatuhan serta bagaimanakah kita ingin mengangkat semula peradaban Islam yang pernah mencapai kegemilangan ratusan tahun dahulu. Okey, baik. Ya, ini sebabkan saya berterima kasihlah kepada siapa yang buat soalan ni, yang sampai kepada saya sebab bidang saya lah, dan dia letakkan di bahagian terakhir. Sebab bahagian sejarah Islam ni mungkin dia lebih dekat lah dengan saya. Jadi soalan yang sangat penting untuk kita ketahui iaitu kenapa Islam jatuh dan cara untuk kita angkat kembali peradaban Islam. Ini satu perbahasan yang luas yang mana mungkin macam saya kata tadi, saya sebut kalau sejarah Islam ataupun apa-apa sejarah lah kan? Sebab kita umat Islam, kita kena baca sejarah Islam. Kalau sejarah Islam hanya sekadar kita baca buku-buku sejarah, hafal-hafal fakta-fakta sejarah tanpa kita ambil iktibar dan pengajaran untuk kita gunakan dalam kehidupan kita hari ini, maka itulah yang jadi sentimen ataupun stigma sejarah ini membosankan. Subjek falsafah dan tamadun semua ni tak boleh bawa ke mana.
Jadi menyebabkan kita tak boleh nak melahirkan satu generasi manusia ataupun umat Islam yang lebih baik. Kerana kita disibukkan dengan benda lain. Jadi dalam konteks sejarah Islam ni jauh lama, bermula daripada Nabi SAW hijrah, sejak Nabi diutus menjadi Rasul, hijrah, tahun pertama hijrah sampai ke sekarang tahun 14 hijrah, 1434 hijrah, tak salah saya. Jadi semua itu satu sejarah Islam yang panjang. Jadi saya sebab selepas saya memikirkan kita kata kita belik-belik balik buku-buku sejarah, dan saya sebenarnya nak kongsikan gambar yang saya tunjukkan ni, mungkin saya tunjukkan. Nampak tak? Tak nampak. Tak jelas. Sebab saya terfikir kalau ada slide tu mungkin kita boleh tunjuk, ada apalah. Kita bayangkan, okey. Saya ada lukis satu carta. Dia macam bentuk semi bulatan kan, separa bulatan. Lepas tu kita bahagi kat tengah-tengah tu. Jadi di sebelah kiri kita pecahkan bulatan tu kepada dua. Satu dan satu lagi ada dua ruangan. Dekat separuh yang kedua ada dua ruangan juga. Jadi kita bermula daripada bawah. Dia seolah macam matahari terbit kan, daripada kiri ke kanan. Okay, kita mulakan dengan bawah. Sejarah Islam bermula dengan Arab Jahiliah. Sejarah Arab Jahiliah. Jadi apa yang menyebabkan bangsa Arab Jahiliah itu menjadi hebat ataupun naik, bangsa Arab tu menguasai dunia ketika itu? Kerana pertama, dia ada iman. Iman tu berada di kotak yang pertama, ruangan yang pertama. Adanya iman. Kemudian kotak yang kedua pula, kenapa lagi bangsa Arab ni menjadi hebat? Adanya jihad. Iman dan jihad. Jadi itulah yang menyebabkan umat Islam sampai ke kemuncak di atas sana tu. Iman dan jihad. Orang kata, iman ni kita cukuplah sekadar kita beriman kepada Allah, bersyahadah, solat, puasa, zakat. Lepas tu ada yang katalah jihad ni mesti kena jihad pedang saja, kena berperang, kena sebut takbir kan. Jadi itu yang kita faham sekarang. Tapi apa yang umat Islam faham zaman dulu adalah mereka beriman pada Allah Taala dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama dia. Itulah menyebabkan umat Islam jadi naik. Iman dan jihad. Kalau kita lihat fasa pertama Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemuncaknya zaman Bani Abbasiyah itu. Kat mana kita lihat iman umat Islam dah semakin kuat, kemudian ada muncul ilmu-ilmu baru, ada ilmu fiqh, mazhab dan sebagainya. Dan kita ada ilmu-ilmu sains, teknologi, semua berkembang sebab tu. Semua itu didorong oleh iman dan jihad itu. Tapi bila selepas zaman Abbasiyah dah makin jatuh, kalau kita pergi ke bulatan yang seterusnya, turun ke bawah. Dia lawan balik kepada iman dan jihad, iaitu jihad lawannya malas. Apabila umat Islam dah hebat, zaman Abbasiyah tu dah selesa apa semua, timbul rasa malas, bersenang-senang lenang. Akhirnya Mongol datang, Hulagu Khan, musnahkan kota Baghdad tu. Habis, tak ada, hancur. Jadi sejak itulah umat Islam ditimpa kemunduran, sebabkan sikap dah selesa betul, kemudian malas. Ilmu-ilmu tidak berkembang. Jadi akibat ilmu tak berkembang, muncullah lawan kepada iman, iaitu khurafat. Jadi apabila iman tu dah tak pure, muncul amalan-amalan yang mensyirikkan Allah sehingga jauh daripada iman yang sebenar. Sebabkan ditambah dengan malas, umat Islam dah makin malas, maka muncullah pelbagai amal-amalan khurafat dan sebagainya, sehingga menyebabkan umat Islam terus jatuh dan tak naik-naik. Jadi punca dia kat sini adalah kenapa umat Islam jatuh. Pertama adalah malas. Tak nak berusaha, mungkin dari segi kajian, dari segi keilmuan, dari segi apa-apa aspek lah, hatta kehidupan sendiri. Mungkin kita boleh lihat dah sama adakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Dan yang kedua adalah amalan benda-benda inilah yang merosakkan iman kita, wafat dan sebagainya. Jadi itulah kalau kita boleh lihat apa yang berlaku, mungkin kalau kita perhatikan hari ini adalah benda-benda ini. Jadi sayanglah kalau kita mendengar label orang Islam ni malas saja. Orang Islam ni percaya benda-benda tahayul, benda mistik. Itulah sebab kita boleh pergi jauh. Itu ada dalam sejarah Islam. Jadi apa yang kita boleh peradaban Islam itu, kita kena kembalikan balik. Seolah macam kita tarik jarum tu pergi ke belakang balik. Kita kena kukuhkan iman kembali, dan kita kena ada semangat jihad. Jihad bukan hanya setakat berperang, jihad untuk ilmu, jihad ekonomi, semua aspek jihad bersungguh-sungguh. Ada yang kedua tu kita akan naik. Jadi semua itulah kita nak katakan bahawa itu semua kita boleh lihat dalam jatuh bangun sejarah tamadun Islam, khususnya kalau kita faham
sebanyak lagi banyak ulama sarjana lain yang mengulas tentang faktor-faktor kejatuhan tamadun ni. Tapi untuk kita mudah faham, tadi dah yang saya kongsikan, kena ada iman dan jihad. Dua inilah, bukan apa sebab saya nak sebutkan dua ni, dua iman dan jihad inilah yang menjadi pendorong kepada perang salib. Macam mana tentera salib tu kuasai Baitul Maqdis. Sebab dia orang percaya Pope ataupun Vatican tu, ketua padri Kristian tu, dia memang tanamkan semangat dia penganut Kristian ni, pergi masuk kota suci Jerusalem tu, apa semua dapat ke syurga, dapat so iman dia orang bertambah. Itu yang pakat berbondong-bondong datang nak pergi Baitul Maqdis. Tapi waktu tu Baitul Maqdis siapa yang kuasai? Orang Syiah, Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah Syiah. Dia orang ni tak cara sangat tentang Sunni ni. So dia bagilah orang Kristian tu masuk kat Baitul Maqdis. Sebabkan itulah dia berlawan. Kalau orang bukan Islam bangkit, kita pun jatuh. Contohlah kalau kita senang cerita lah. Dan satu lagi jihad. Iman dia orang dah kuat untuk salib tu, dan dia orang bersungguh-sungguh, memang betul-betul serius nak mati, sanggup mati nak pergi ke Baitul Maqdis tu kan, kota Al-Quds tu. Jadi itulah menyebabkan tentera salib berjaya kuasai Jerusalem, dan itulah kita lihat terlepasnya Baitul Maqdis. Tapi sebaliknya zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, benda tu berulang balik. Itulah kita menariknya kalau kita bersejarah. Umat Islam semangat, umat Islam kembali pada tauhid yang sebenar, beriman, bersungguh-sungguh jihad nak bebaskan Baitul Maqdis. Kemudian kita dapat Baitul Maqdis ketika zaman Sultan Salahuddin Ayyubi. Begitulah, banyaklah kita boleh tengok contoh-contohnya. Sedikit sebanyak. Allah Allah. Ya, kalau nak cerita panjang memang tak habis mungkin kita tak hari ni. sempat. Kita sempat masa sama kita kan. Cuma menarik juga untuk kita. Yang penting adalah iman dan juga jihad. Itu penting sendiri sebenarnya. Baiklah. Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin secara kesimpulannya, apa yang Ustaz nak kongsikan, dan juga di samping tu mungkin nak ambil kesempatan untuk bagi ucapan dan juga perkongsian pada hari ini. Silakan Ustaz. Baiklah. Terima kasih untuk penutupnya. Sepanjang sambutan Maulid Rasul ini, sama-samalah kita menghayati sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kena luaskan balik pemahaman kita tentang Maulid Nabi ini. Kita tak mau lagi dah tersekat kita punya fikiran ni hanya terhadap perbahasan-perbahasan yang benda-benda khilaf, benda-benda yang menyebabkan kita ni terhalang daripada pergi lebih jauh. Tentang soal kita ambil benda yang hikmah, ibrah dia. Kenapa tujuan kita sambut Maulid? Kita sambut Maulid sebab kita sedar, kita semua sedar, saya sendiri sedar bahawa kita ni tak selalulah ingat Nabi SAW. Jadi kita sambut Maulid ni untuk kita ingat Nabi. Dan tak semestinya sambut Maulid tu kita kena macam maksudnya apa? Kita tidaklah seperti kita kena, kalau yang berpeluang pergi majlis-majlis sambutan Maulid yang besar-besar, Habib-Habib dan sebagainya, pergilah. Kalau ada setengah tu yang tak dapat pergi ke sana, mungkin boleh baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak boleh juga, boleh dengarlah kuliah-kuliah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dengan cara kita sendiri setakat mana kita mampu, asalkan semua itu mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jugalah mudah-mudahan sama-sama kita ambil iktibar dan teladan daripada sirah Nabi ni. Kita tak maulah benda-benda, sebab Nabi ni bukan macam tadi kita bincang kan, Nabi bukannya malaikat, Nabi bukannya benda-benda yang satu benda yang mistik. Nabi SAW ini adalah manusia yang memang nak bantu kita tunjuk jalan kepada kita. Jadi kita banyak baca kisah-kisah baginda supaya kita boleh mencontohi baginda. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh simpulkan pada hari ini. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi SAW kelak. Itu saja. Wallahu a'lam. Jelas. Perkongsian kita hari ini menarik juga kepada anda yang terlepas. Boleh tengok baliklah dekat live Facebook Manis FM. Sesi rakaman kami lah. Ya, mengenainya dengan penghayatan Maulid Rasul, inspirasi menjadi sebaik-baik insan. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Ali Fitri bin Abdul Halim sebagai editor syariah dan terjemahan Telaga Biru Sendang Rehat dan juga penulis buku. Ya, InsyaAllah Ustaz, ada masa kita jumpa lagi untuk sesi perbincangan seterusnya Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Alright, terus untuk anda yang pastinya boleh juga sama-sama kita menghayati apa yang kita kongsikan pada hari ini. Terus dengarkan Manis FM Gaya Pantai Timur.